Apa makna ain? Ni saya sharekan sedikit. Ain ini bagi orang moden dia mungkin tak percaya. Tapi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ain ini adalah benda real. Perkara yang wujud tapi orang dah tak ambil perhatian. Ada satu riwayat kata Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu. Dia bercerita pengalaman ayah dia mandi di satu kawasan air terjun. Irtasil Abi Sahal bin Hunayf bil Kharrar. Ayah saya dulu pernah mandi. Ayah ni nama Sahal bin Hunayf. Pernah mandi di kawasan air terjun di Mekah nama Al-Kharrar. Al-Kharrar ni nanti kalau ada siapa nak berangkat pergi ke Mekah, lebih kurang dalam 35 km daripada Masjidil Haram. Ada air terjun di Mekah, ada, tapi tak ramai orang yang pergi sebab ejen pun tak tahu sangat tempatnya di mana. Al-Kharrar ni Nabi SAW pernah pergi. Tapi tak pasti riwayatnya Nabi mandi ataupun tidak. Tapi Nabi pernah pergi Al-Kharrar. Jadi sahabat pergilah. Masa tu Nabi ada urusan di Mekah, nak balik ke Madinah. Tiba-tiba Sahal bin Hunayf, dia minta izin nak pergi piknik sekejap. Okeylah, Nabi izinkan. Sampai di sana, kata Abu Umamah, ayah saya bila sampai ke air terjun itu, fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Ketika ayah saya membuka jubah, sahabat kepada ayah saya bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ketika tengok ayah saya buka jubah, dia terperanjat. Apa sebab? Wa kana Sahal rajulan abyad. Ini kerana ayah saya kulitnya putih merah. Kulitnya cantik. Jenis orang yang kulit cerah ini. Jadi ketika ayah saya buka jubah, kawan dia yang melihat badan ayahnya ini akhirnya mengatakan Hasanal jildi. Faqala Amir bin Rabi'ah ma ra'aitu kal yaum wala jilda azra. Kata, cantiknya kulit kamu. Bahkan lebih cantik daripada kulit anak dara. Kawan dia puji saja. Bukanlah niat apa-apa. Apa berlaku kepada ayah dia? Fawu'ika sahlun makanah. Ayah saya Sahal terus jatuh pengsan ketika itu. Hanya kerana dapat pujian saja. Daripada satu orang kawan dia yang mengatakan cantiknya kulit kamu mengalahkan kulit anak dara. Pengsan ayah saya. Dia ringkaskan cerita. Bila dah pensan, semua dah tak tahu nak buat jampi apa lagi. Akhirnya mereka pun pergilah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun tanya apa yang telah berlaku. Dia pun ceritalah gini. Dikhabarkan kepada Nabi fa ukhbira anna Sahlan wu'ika wa annahu ghairu ra'ih ma'aka ya Rasulullah. Dia jatuh sakit ya Rasul. Dia tidak boleh ikut rombongan yang petang ini. Mungkin bodyguard yang lain dululah pergi. Yang ini pergi yang second punya entourage. Kata Nabi, dia sakit apa? Oh, dia gini ada kawan dia sebut. Nabi rasa tak sedap. Fa'atahu Rasulullah. Nabi pergi ke Al-Kharrar. Nabi pergi ke situ. Fa'akhbarahu Sahal billadhi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Orang pun tunjuk. Kerana Amir bin Rabi'ah ni ya Rasulullah, dia cakap terus pengsan. Maka apa kata Nabi? Alama yaqtul ahadukum akhahu. Kamu nak bunuh saudara kamu ke? Terkejut semua orang. Bunuh apa pula kami? Nak swimming je, tak ada apa pun. Kata Nabi, ala barakta. Kenapa kamu tak doakan barakah untuk dia? Innal aina haqqun. Sesungguhnya ain ini real thing. Benda yang betul. Jangan kamu pandang enteng. Ini betul punya ain. Innal aina haqqun. Ini benda benar. Lalu bagaimana nak buat ya Rasulullah? Tawadda' lahu. Ambilkan wuduk untuk dia. Dipanjanglah ceritanya. Hadis ini telah dibahaskan secara panjang lebar oleh para ulama. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta' misalnya membahaskan tentang peri pentingnya masalah ain ini diambil perhatian. Sehingga kan Sahal bin Hunayf ni fatawadda'a lahu Amir bin Rabi'ah faraha Sahal ma'a Rasulillah laisa bihi ba'sun. Sampai peringkat terpaksa Amir bin Rabi'ah ambil air semayang pada diri dia
ditadahkan air yang mengalir, ambil air itu disiramkan pada yang pengsan. Begitu rumit sekali rawatannya. Al-Hafiz Ibn Hajar ketika mengulas hadis ini, kata dia, wa anal aina takunu ma'al i'jabi walau bi ghairi hasad. Sesungguhnya ain boleh berlaku bersama dengan rasa kagum walaupun tanpa hasad dengki. Artinya orang tengok Facebook, tengok gambar kita dengan isteri, dengan anak-anak, dengan cucu. Wah, untungnya dia anaknya comel-comel. Terus boleh dapat ain. Apa tandanya saya akan terangkan kemudian lah. Ada dia punya indikator dia. Tak mesti semua sakit tu adalah COVID-19, belum tentu. Kadang kena ain je. Ain ni kalau swab test pun tak jumpa dia punya, tak ada ukuran. Ain ni kita sendiri yang boleh merasakan. Kemudian kata Ibn Hajar lagi, walau minar rajulil muhibbi wa minar rajulis salih. Dan ain ni kita boleh dapat bukan daripada musuh, tapi daripada orang-orang yang mencintai kita, ataupun orang-orang yang soleh yang tidak sengaja memuji kita. Ini riwayat ataupun dibahaskan dalam kitab Fathul Bari. Kata para ulama juga, wa iza kana al-a'in yakhsha darar 'aini wa isabathu lil mu'in. Orang yang memandang kita dengan rasa kagum, dia khawatiri boleh menyebabkan ain pada benda yang terlihat. Lalu bagaimana nak dihapuskan? Falyadfa syarraha biqaulih Allahumma barik alaih. Maka hendaklah kita mengucapkan Allahumma barik alaih. Doakan keberkatan pada orang itu. Sebab itu saya melihat amalan kita di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di mana-mana, kita jarang sekali nak mengucapkan keberkatan kepada kawan-kawan kita. Yang biasa kita ucapkan, wow, wow, amazing, marvelous. Jangan gitu, boleh menyebabkan ain. Tuan-tuan perasan tak kalau orang Arab, dia suka tabrik. Apa makna tabrik? Mendoakan keberkatan. Tabrik ni mendoakan barakah. Ataupun kadang-kadang dia kalau kita berjumpa dia mesti barakallah, barakallah fi barakallah, 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 barakallah. Kita pun masya-Allah, masya-Allah. Kita tak tahu nak jawab apa, masya-Allah, masya-Allah. Tapi dia mesti ucapkan barakallah fik. Dia doakan keberkatan. Kita kalau pergi jumpa pengantin, apa doa? Barakah juga. Barakah itu yang menghapuskan ain, keberkatan. Kalau tuan-tuan perasan orang Arab, dia akan taruhkan pada harta benda dia, rumah, pejabat, harta kereta Mercedes, BMW ke apa ke, dekat cermin mesti dia akan tulis Masya Allah. Supaya dia hendak orang yang nampak harta dia tidak puji tapi membaca tulisan itu. Contoh kereta 7 Series BMW. Kalau orang tengok boleh jadi ain. Bosor kereta dia. Kita pun rasa nak demam sejuk, panas, kena ain. Tapi kalau ada Masya Allah, bila orang tengok Masya Allah, jadi disebut Allah. Dia tidak memuji. Ada setengah kenderaan, kadang pada van Tramco ke mana ke, Hadza min fadli Rabbi. Dia tulis besar-besar. Jadi kalau tuan-tuan, yang pertama nak selamat daripada ain, nak share gambar dalam Facebook boleh. Tapi caption tulislah, doakan barakallahu fiik. Ataupun taruhlah caption Masya Allah. Kita didik kawan-kawan kita, follower kita untuk tabrik. Kalau tak share nanti orang tak tahu pula apa kita buat. Boleh share. Majlis kita pagi ni nak share, silakan. Tapi tuliskan, nanti kan yang buat live ada pakai OBS kan. Kalau yang running crawler tu tulis Masya Allah. Ucapkan la haula. Dia sentiasa ingatkan kepada Allah. Kalau orang Turki di Istanbul, mereka ni kurang sikit agamanya. Jadi dia baca-baca ni dia tak pandai. Kalau orang Turki kan dia hafal Quran dia terror. Tapi mengaji Quran dia, sebab mereka ada masalah sebut huruf kaf. Orang Turki dia tak sebut huruf kaf. Kaf jadi ce. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia punya cara sebutan dia. Are you okay? Oh, I'm okay. Are you okay? Dia dengan Iran sama. Jadi ce. Jadi mereka payah sikit mengaji-mengaji ni. Jadi cara dia nak hilangkan ain, dia gantung nazar dalam kereta. Nazar ni, saya ingat tuan-tuan pun pernah beli macam keychain apa ada
biru tengah ada macam mata. Mata itu dia panggil nazar. Bukan sekadar di Turki. Kalau kita pergi ke Albania, Bosnia, Bulgaria, pergi ke Greece, Cyprus, Morocco, Tunisia, Utara Afrika tu memang ramai lah. Kalau di Cairo memang selalu dalam teksi dia gantung macam kitchen warna biru. Itu bukan kitchen saja-saja tu. Itu dia panggil nazar. Kalau di Mesir, kalau di Saudi dia gantung khamsah hand, tangan 5. Ada gantung pada side mirror, tangan 5. Tangan 5 semua ada mata. Itu bukan sihir-sihir, tidak. Dia adalah satu bentuk, bukan pelaris. Pelaris ni, saya pun tak faham kenapa diorang pakai ilmu pelaris. Kalau ilmu pelaris tu wujud, saya memang nak pakai di masjid betul lah. Saya nak gantung di masjid. Ni lepas Aidilfitri ni kurang betul lah jemaah datang. Kalau ada ilmu pelaris, bagi kat kami nak taruh gantung ke depan pos tu. No such thing lah ilmu pelaris ni. Dia gantung itu untuk mengelakkan pujian. Dulu saya pun pelik, kenapa dia taruh gambar mata? Saya pernah tanyalah satu orang masa di Cairo dulu. Kenapa ente ni taruh gambar mata? Dia kata begini, Syekh. Sihir ni, dia takkan masuk ke satu lokasi selagi orang dalam lokasi itu, dalam rumah misalnya, belum tidur. Pukau hanya terjadi kalau semua orang dalam rumah tu tidur. Oh, itu syarat pukau. Sebab itu kalau warga emas yang jenis tidur awal, jam 10-9 dah tidur, kebiasaannya potensi dipukau tinggi. Sebab semua tidur. Jadi tuan-tuan kena bersyukurlah kalau di rumah ada anak bujang yang pukul 3 tak tidur lagi, pukul 4 tengok EPL dan macam-macam. Terima kasih pada mereka. Gara-gara mereka itu dah tak ada pukau lagi. Yalah, dia kan siang tidur, malam berjaga, hantu raya semua tu. Macam rupanya selagi rumah tu ada orang yang tak tidur, pukau tak boleh masuk. Jadi mereka taruhkan khamsah hand ataupun nazar ini supaya dia tipu sihir itu. Dia baru nak masuk tengok ada mata yang terbuka. Itu sejarahnya. Logik tu adalah banyak benda yang tak boleh dipikirkan secara logik sangat, tapi petua. Dan banyak negara pula mengamalkan. Tapi tak boleh challenge orang Melayu. Melayu lagi cerdik tuan-tuan. Dia tak taruh khamsah hand ke nazar ke, dia bela ikan puyuh. Dia pelihara ikan puyuh depan rumah. Saya dulu di Jabatan Agama, saya bahagian penyelidikan khas untuk ajaran sesat. Jadi bila ada report, kita pergi untuk nak dokumenkan, nak cek apa semua, untuk nak dibawakan gazet fatwa bagai-bagai. Jadi ada dulu timbul aduan orang suka bela ikan puyuh. Saya tak tahu di Brunei ikan puyuh ni panggil ikan apa, tapi dia ikan darat lah. Jadi kita pun pergilah tanya kepada orang kampung, kenapa ni bela ikan puyuh? Kenapa tak bela ikan koi ke ikan apa ke? Dia kata puyuh ni ustaz, sihir takut dengan dia. Kenapa pula sihir takut dengan ikan puyuh pula lah? Dia kata sebab ikan puyuh ni tak pernah tutup mata. Kata makcik, ikan kembung pun tak tutup mata, ikan selah kuning, ikan kerisi pun tak tutup, ikan bawal pun tak pernah tutup mata. Dia kata yang senang nak bela ni je lah. Dia kata ikan puyuh orang kampung ya. Jadi kalau tuan-tuan di rumah, elok bela ikan lah. Ikan tak pernah tutup mata. Bela kucing rugilah, maintenance dah lah tinggi. Nak tidur kerja, nak kucing-kucing yang gemuk-gemuk tu ya. Pemalas betul lah. Tangkap tikus pun tak nak lagi. Bela ikan saya kata okey lah. Wallahu'alam. Ini petua-petua orang dulu-dulu lah untuk nak mengelakkan daripada gangguan-gangguan sihir ini. Yang penting tuan-tuan, jangan kita underestimate kepada pujian orang.